Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa khabar anak-anak? Sihat? Dah lama dah kan kita tak jumpa. Tengok-tengok kita jumpa dalam PDPR online, video sahaja. Tapi tak apa, Ustazah doakan anak-anak sihat, dalam keadaan yang baik. Banyakkan minum air. Jangan awak banyakkan minum air manis, banyakkan minum air masak. Okey. Dan duduk rumah saja. Okey. Jadi untuk subjek bahasa Melayu kali ni kita akan masuk tajuk baru. Murid-murid boleh buka buku teks jilid 1 muka surat 33. Tengok unit 6, minda positif, badan aktif. Okey. Kalau anak-anak tengok dah gambar ni, ada apa dalam gambar ni? Ada gambar ni. Saya dah nampak ada lilin 3, ada botol minyak kat situ, kan? Okey, kita tengok apa dia. Okey, mendengar dan bertutur. Aromaterapi. Apa itu aromaterapi? Kalau kita tengok, aroma tu ialah bauan ataupun haruman. Kalau terapi itu ialah rawatan. Jadi kita boleh simpulkan kat sini, aromaterapi ni ialah rawatan yang menggunakan bauan ataupun haruman semula jadi. Okey, kita tengok. Aromaterapi ialah rawatan yang menggunakan titisan minyak pati tumbuhan. Dia menggunakan titisan minyak. Pati tu apa? Pati tu macam bukan macam, pati tu ialah isi kandungan minyak tu. Apa dia? Iaitu tumbuhan. Baik, aromaterapi dilakukan dengan cara urutan di badan, dihidu-wapnya atau dititiskan ke dalam air mandian. Macam mana aromaterapi ni dilakukan? Itu urutan di badan, hidu-wap dia atau masukkan dalam air mandian. Kalau awak ada tub mandi kan, tub mandi, awak masukkanlah minyak tu dalam tub mandi awak. Ataupun awak masukkan dalam baldi, awak jeruh, awak ambil cedok, awak basuhkan kepala awak, badan awak. Okey, rawatan aromaterapi memberikan kesan positif kepada emosi dan psikologi individu. Emosi ni macam mana? Emosi ni itulah yang marah ke, awak sedih ke, awak gembira, itu emosi. Psikologi ni apa? Psikologi ni macam fikiran seseorang tu macam mana, ataupun mental dia macam mana. Mental dia okey ke, mental dia serabut ke, fikiran dia berserabut ke tak, tenang ke fikiran dia, senang tak pun minda. Psikologi tu minda. Okey. Sebagai contoh, tengok contoh. Minyak pati lavender mampu memberikan ketenangan minda. Tengok. Dia boleh bagi ketenangan. Lepas tu khasiat pati tumbuhan, lada hitam dan serai wangi pula boleh melancarkan peredaran darah. Itu tujuan kenapa aromaterapi ni dilakukan. Untuk apa? Untuk memberi ketenangan minda, untuk melancarkan peredaran darah, mengikut pati tumbuhan apa. Pati lavender ke, pati lada hitam ke. Dia ikutlah jenis pati yang sesuai, isi kandungan yang sesuai. Okey. Okey, tengok pula dialog antara dua orang budak lelaki ni. Kalau kita tengok, Saiful yang berbaju biru, Hanif yang berbaju purple cerah tu kan. Okey, kita tengok dialog dia. Saiful, baru-baru ini saya ada membaca artikel tentang aromaterapi. Saiful menjawab, apakah aromaterapi itu, Hanif? Lepas tu Hanif menjawab apa? Aromaterapi ialah rawatan yang menggunakan minyak pati tumbuhan.
Lepas tu Saiful tanya lagi, bagaimanakah rawatan aromaterapi dilakukan? Macam mana dilakukan? Kita boleh tengok balik artikel dekat atas tu. Macam mana? Dengan cara urutan di badan, dihidu wapnya atau dititiskan ke dalam air mandian. Tengok tu. Saiful tanya lagi, apakah kesan-kesan aromaterapi? Saiful tanya kepada Hanif. Apa Hanif nak jawab? Tu kata mampu memberikan ketenangan minda. Juga boleh melancarkan peredaran darah. Tu kesan-kesan dia. Okey. Jadi sebab inilah perlunya rawatan aromaterapi ni. Aromaterapi lah. Okey. Baik, kita tengok pula muka surat sebelah, muka surat 34. Tengok membaca. Kalau kita tengok cikgu yang pakai baju biru tu, macam bagi satu taklimat ataupun informasi dekat pelajar-pelajar tu. Okey, kita tengok, kita baca. Yakin boleh. Murid-murid tahun 3 SK Gemilang telah mengikuti ceramah motivasi yang bertajuk Yakin Boleh. Ceramah tersebut telah disampaikan oleh kaunselor Encik Firdaus bin Abdullah. Hanif telah membuat catatan dan menghantar email kepada Kiran. Maksudnya orang yang pakai baju biru tu Encik Firdaus. Encik Firdaus ni sedang sampaikan ceramah kepada murid-murid tu. Lepas tu Hanif pula dia buat catatan. Lepas tu dia hantar email dekat Kiran. Tengok apa email yang dia hantar. Menurut Encik Firdaus, setiap murid perlu mengamalkan percakapan positif kepada diri sendiri. Positif ni macam mana? Percakapan yang baik-baik saja. Itu kata-kata seperti saya pasti, saya boleh, saya bijak, saya juara, saya disayangi, saya kuat adalah antara kata positif yang dapat meningkatkan keyakinan diri. Setiap murid perlu mempunyai penghargaan diri yang tinggi. Mereka dapat menilai diri dengan positifnya dan yakinnya akan kebolehan diri sendiri. Murid-murid yang sihat dari segi fizikal, mental, rohani dan sosial pasti akan berjaya dalam kehidupan. Maksudnya kita kena sentiasa positif, kena sentiasa fikir yang baik-baik saja. Daripada awak kata saya tak boleh lah saya ni tak bijak, saya tak disayangi. Apa kata awak kata saya mesti boleh, saya ni bijak, saya disayangi, saya kuat. Okey. Itu kata-kata positif, kata-kata yang baik. Kalau kata-kata yang tak baik, selain daripada itulah yang bertentangan dengan dia. Kalau saya boleh, jadi saya tidak boleh. Itu perkataan yang negatif, yang tak baik. Saya pasti tukar kepada tidak pasti. Itu kata-kata negatif. Okey, faham ya? Kenapa kita perlu ada keyakinan diri ni? Perlu ada cakapan yang positif. Sebab dengan adanya kata-kata positif tu, kita dapat meningkatkan keyakinan kita. Dapatkan keyakinan, dapat naikkan semangat kita, dapat motivasikan diri kita sendiri untuk berjaya dalam hidup, untuk berusaha mencapai kejayaan. Kan? Tengok dia kata murid-murid yang sihat. Dia katakan murid-murid yang sihat dari segi fizikal, mental, rohani dan sosial pasti akan berjaya dalam kehidupan. Sebab tu kita kena positif. Macam budak dalam 3 orang. Dalam tu kan 2 orang budak lelaki dan seorang budak perempuan. Ucapkanlah kata-kata positif kepada diri sendiri. Apa dia? Saya boleh, saya juara. Okey, dapat semua? Okey, kena sentiasa positif. Okey,
Okey, sampai ini saja kelas Ustazah pada hari ini. Kita akan berjumpa lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.